Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhaili binti Azman. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang subtopik 4.0, iaitu objektif. Jadi, maqasid syariah mempunyai 5 prinsip Islam yang asas, iaitu menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Prinsip asas ini menjadi satu keperluan kepada semua institusi yang terbabit untuk mengukuhkan dan memajukan sesebuah institusi. Kaitan maqasid syariah dalam kehidupan, iaitu yang pertama ialah dalam institusi pendidikan. Institusi pendidikan di Malaysia sangat penting buat negara ini kerana ianya merupakan satu agenda supaya Malaysia dapat bersaing dengan negara-negara yang sedang berkembang maju. Pada masa sekarang, Kementerian Pendidikan bertungkus lumus untuk melakukan perubahan dan transformasi dalam bidang ini supaya semua pelajar dapat berdiri setanding dengan negara-negara yang maju, dan kini pendidikan di Malaysia merupakan pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, Islam membawa objektif syariah yang utama, iaitu mendatangkan kebaikan dan menolak semua keburukan atau kemudaratan kepada semua masyarakat. Seterusnya, proses pendidikan dan pembentukan pelajar haruslah berasaskan nilai-nilai Islam. Generasi muda pada masa sekarang haruslah memahami konsep maqasid syariah dan mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. Dengan ini, generasi muda dapat memahami sedikit tentang hukum yang berkaitan dengan akhlak dan adab supaya mereka dapat mengamalkannya. Melalui pendidikan, para pelajar dapat menanam nilai-nilai yang baik dalam diri dan nilai tersebut dapat digunakan pada masa yang akan datang. Seterusnya, kaitan maqasid syariah dalam institusi keusahawanan. Keusahawanan merupakan satu aktiviti kepada seseorang untuk menjalankan perniagaan barangan sendiri atau barangan yang telah diinovasikan. Dengan adanya keusahawanan, ramai anak muda yang bergiat aktif untuk mencuburi bidang ini kerana mereka mempunyai idea yang kreatif dan menarik. Seterusnya, dalam perniagaan, kita janganlah menjual barangan yang tidak jelas. Sebagai contoh, menjual ikan di laut dan burung di udara. Seterusnya, etika yang baik dalam perniagaan juga sangat penting bagi majikan dan pekerja supaya dapat keredaan Allah. Seterusnya, peniaga juga haruslah mempunyai sifat seperti amanah, jujur, bijaksana dalam melakukan sesuatu perniagaan. Seterusnya, keuntungan dalam perniagaan bukanlah yang dicari, tetapi yang lebih baik ialah mendapat keredaan Allah kerana Allah yang menurunkan rezeki kepada setiap umatnya. Seterusnya ialah perbankan Islam. Perbankan Islam ialah sistem perbankan yang berlandaskan hukum Islam atau syariah. Ini bermaksud semua urusan di bank dilakukan berdasarkan hukum syariah dan tanpa melanggar sebarang larangan yang ditetapkan oleh Allah. Transaksi bank yang lain juga haruslah menggunakan prinsip hukum Islam dan syariah dalam urusan kiriman wang, tukaran wang asing dan sebagainya. Perkara yang membezakan bank Islam dengan bank konvensional ialah ia dikendalikan tanpa mempunyai sebarang unsur faedah. Ini kerana Islam tidak membenarkan umatnya untuk terjerumus ke dalam aktiviti seperti memberi, mengambil dan memakan riba. Kita sebagai umat Islam janganlah mengambil jalan mudah untuk berjaya di dunia, kerana pada akhirnya kita tidak akan dapat keredaan Allah.
Balasan terhadap orang yang menerima riba ialah balasan dosa dan neraka. Seperti firman Allah SWT yang bermaksud, dan sesiapa yang mengulangi lagi mengambil riba, maka mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yang terakhir ialah dalam bidang perubatan. Bidang perubatan merupakan institusi yang penting untuk merawat pesakit, memelihara nyawa manusia dan mencegah penyakit yang berjangkit. Selain itu, dalam bidang ini, memelihara agama diberi keutamaan kerana mereka yang sakit tidak dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Ini merupakan tanggungjawab doktor dan pegawai yang lain untuk menolong pesakit tersebut melakukan ibadah. Allah telah melarang umat Islam daripada mengambil barang-barang yang terlarang seperti dadah dan alkohol. Ini kerana ianya dapat merosakkan akal fikiran manusia. Dan syarat sah untuk beribadah ialah kita haruslah mempunyai akal yang sihat. Seterusnya, mengkonsep syariah terbagi kepada 5, iaitu memelihara agama, maruah, nyawa, akal dan keturunan. Yang pertama, memelihara agama. Satu kesimpulan yang dapat diperolehi apabila seseorang melakukan penyelidikan dan kemajuan dari segi sains dan teknologi ialah kewujudan sunatullah. Pembinaan bangunan yang maju dan tinggi serta mempunyai kelengkapan alatan-alatan yang canggih yang mengekori arus pemodenan pada masa sekarang akan menjadikan manusia insaf tentang keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Di samping peralatan-peralatan tersebut akan digunakan untuk kebaikan manusia yang lain. Seterusnya, dalam memelihara maruah. Setiap kajian yang melibatkan sains dan teknologi perlu mengambil kira tentang maruah umat Islam. Nama yang digunakan atas pembangunan, pemodenan atau penyelidikan bukan merupakan lesen untuk menjatuhkan maruah manusia dan juga maruah agama. Ini kerana ianya dapat menyebabkan kerosakan yang sangat besar terhadap penyelidikan tersebut. Kerosakan yang telah melanda alam ini disebabkan oleh kealpaan para saintis dan jurutera terhadap nilai maruah manusia. Seterusnya, memelihara nyawa. Dalam Islam, nyawa manusia adalah sangat penting dan wajib dijaga dan dihargai. Oleh itu, tindakan membunuh, sama ada membunuh diri atau membunuh orang lain adalah haram di sisi agama dan ia sepatutnya diberikan balasan di dunia. Antara perkara-perkara yang boleh merosakkan nyawa kita adalah, sebagai contoh, dadah, ubat-ubatan yang tidak diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan dan juga alkohol. Kita hendaklah mengambil makanan yang berkhasiat dan memberi kekuatan kepada diri sendiri supaya kita sentiasa sihat dan dapat melakukan pelbagai perkara. Seterusnya, memelihara akal. Akal merupakan satu anugerah yang dikurniakan oleh Allah kepada umatnya. Untuk mendapatkan akal yang sihat, kita mestilah menjaga pemakanan kita. Seterusnya, Islam melarang masyarakat daripada mengambil makanan dan perkara yang akan merosakkan akal fikiran, seperti dadah dan alkohol. Seseorang yang membuat penyelidikan hendaklah mempunyai akal fikiran yang cerdas agar dapat berfikir secara kreatif dan berinovasi. Seterusnya, memelihara keturunan. Islam telah mengharamkan semua jenis tindakan yang dapat merosakkan keturunan. Sebagai contoh, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, berzina, liwat dan sebagainya. Manusia yang ingkar terhadap syariah akan mengakibatkan berlakunya
seks bebas, dan secara tidak langsung ianya akan merosakkan keturunan. Tujuan Allah membuat hukuman terhadap perkara yang disebutkan adalah untuk memelihara keturunan daripada dipandang hina oleh masyarakat setempat.